Buletin Didik 10 Disember bersama saya, Charles Mohan. Salam sejahtera. Majlis Amanah Rakyat MARA diarah untuk menjalankan siasatan rapi berhubung insiden buli yang dikatakan berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh sehingga tular di media sosial sejak semalam. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata pihaknya memandang serius berkaitan isu tersebut dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku buli membabitkan pelajar. Beliau berkata pihaknya sudah mengarahkan pengurusan MARA menjalankan siasatan rapi terhadap kejadian itu dan tindakan tegas akan diambil terhadap pelajar terlibat berdasarkan peruntukan dan peraturan sedia ada di peringkat pengurusan MARA sekiranya video yang tular itu adalah benar. MARA jelas Datuk Seri Mahathir tidak sesekali memberi ruang kepada sebarang tindakan atau perbuatan salah laku yang menyalahi etika kemanusiaan. Polis Perak dimaklumkan sudah membuka kertas siasatan berhubung kejadian buli membabitkan pelajar lelaki yang berlaku di sebuah sekolah berasrama di Perak. Ketua Polis Negeri Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata polis mengesahkan kejadian itu berlaku di negeri berkenaan dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Sementara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin memaklumkan bahawa insiden buli terbabit telah pun diambil tindakan susulan oleh pihak berkuasa. Dalam perkongsiannya di Facebook, beliau memaklumkan kejadian tersebut tidak melibatkan institusi di bawah KPM. Namun pihaknya telah berhubung dengan pihak yang terlibat dan dimaklumkan bahawa siasatan lanjut telah pun diambil. Tambah Dr. Razif, KPM komited untuk menyediakan persekitaran sekolah yang selamat selaras dengan konsep tanda pagar Sekolahku Sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM telah berjaya merealisasikan inisiatif penting dalam menyediakan bahan sumber pendidikan melalui platform televisyen pendidikan Didik TV KPM. Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Bahan Pembelajaran Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan KPM, Sofian Tajul berkata, inisiatif tersebut turut memastikan pembelajaran berterusan murid dalam setiap peringkat persekolahan untuk menimba ilmu pengetahuan. Sebenarnya kita nak memastikan supaya murid-murid kita ini walaupun dalam keadaan sekarang ini mereka tidaklah menjadi sebagai the lost generation itu. Jadi kita terpaksa menghindarkan dirilah daripada itu. Jadi untuk itu juga kita berasa amat bersyukurlah kerana dengan penglibatan mereka ini di bawah dasar keterangkuman kebersamaan yang melibatkan semua ibu bapa, guru dan juga murid untuk bersama-sama menjayakan misi ini. Tambahnya, setakat ini guru penyampai yang terlibat dengan program di bawah Didik TV KPM adalah seramai 1,130 orang, manakala jumlah murid pula kira-kira 10,000 orang dan jumlah siaran yang telah dihasilkan semenjak 17 Februari sehingga kini adalah sebanyak 2,400 jam. Dalam pada itu, lebih 130 kios melibatkan 31 kementerian dan 102 usahawan didirikan sepanjang program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC yang bermula semalam. KPM turut menyediakan beberapa aktiviti menarik antaranya kios Didik TV KPM dengan aktiviti membaca berita, soal jawab kuis, kaunter EG tukar bagi guru dan banyak lagi. Bagi yang berminat ingin mendapatkan bahan bacaan atau kamus Dewan Bahasa dan Pustaka juga mempunyai beberapa koleksi yang dipamerkan. Orang ramai diseru untuk datang beramai-ramai ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC sehingga 12 Disember ini dari jam 10 pagi sehingga 10 malam dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pengoperasian sekolah bagi penggal akhir 2021 melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka bagi negeri-negeri dalam kumpulan B secara rasminya berakhir hari ini. Tinjauan di Perlis mendapati pergerakan keluar pelajar dari sekolah berjalan lancar dan mematuhi prosedur operasi standard SOP tanpa ada seorang pun daripada mereka dilihat melakukan sentuhan fizikal seperti bersalaman ataupun berpelukan. Pergerakan keluar pelajar dipantau penuh oleh guru dan kaki tangan sekolah yang turut dibantu oleh pengawal keselamatan. Kumpulan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sheikh Ahmad di Arau berkata mereka akan menggunakan kesempatan cuti selama 3 minggu ini untuk melakukan ulang kaji pelajaran sebelum kembali memulakan penggal 2021 palang 2022 pada Januari sehingga Mac tahun hadapan.
Dah selama balik lama 3 minggu tak balik lah. Nak balik ni. Perancangan cuti apa nak buat? Duduk rumah ke? Lepas tu ada kelas tambahan. Hari Senin, hari Selasa. Duduk rumah lah. Waktu Siti guna untuk ulang gaji. Kerja oleh apa yang tak dapat. Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, Naharuddin Othman berkata, beliau telah turun ke beberapa buah sekolah bagi melakukan tinjauan sempena berakhirnya sesi persekolahan penggal ini. Katanya beberapa pendekatan diperkenalkan di peringkat sekolah seperti program Based Learning yang sewajarnya melibatkan keseluruhan pelajar dalam tempoh cuti ini. Project Based Learning ni sebenarnya dia adalah satu kaedah pengajaran yang menggunakan bagaimana pelajar-pelajar akan menghasilkan projek. Jadi dalam satu projek tu mungkin ada integrasi beberapa mata pelajaran seperti sains, matematik, sejarah, geografi dan sebagainya. Dan selepas mereka menghasilkan projek itu, mereka akan melakukan pembentangan. Jadi ini adalah selarilah dengan pembelajaran PK21, iaitu kita menekankan kepada kreativiti, kolaborasi, critical thinking, dan juga apa yang kita katakan sebagai mereka ini perlu berkomunikasi. Lebih daripada itu, beliau menggalakkan pihak guru untuk menganjurkan kelas tambahan secara dalam talian bagi membantu murid dan pelajar mengejar semula topik pembelajaran yang tertinggal. Sokongan yang kuat daripada ibu bapa juga penting bagi memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran dan menggunakan masa cuti dengan sebaik mungkin. Keseluruhan pelajar telah dinasihatkan mematuhi SOP dan menjaga keselamatan diri sepanjang 3 minggu bercuti ini. 6 penuntut bertuas yang tadi menerima surat tawaran kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi IPT bagi sesi 2021-2022 daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Acara sempena hari kedua 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia Jom Masuk IPT diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC. Sampaikan kepada 3 penuntut sesi tahun 2, 2021-2022 Program Asasi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Farah Syuhada Zahari, Intan Syahara Syaharuddin dan Aiman Syafiq Rashid turut menerima sumbangan komputer riba selain bantuan wang tunai RM700 bersama pelan data bernilai RM200. 3 lagi penuntut menerima surat tawaran ke Politeknik dan Kolej Komuniti daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPP-KK. Mereka turut menerima bantuan tunai berjumlah RM500. Turut disampaikan CJ Apple Air, Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan juga surat tawaran beasiswa daripada Universiti Masa. Selain surat tawaran wang pendahuluan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Kembali, pembelajaran secara dalam talian atau secara digital sudah sinonim dalam kalangan pelajar masa kini. Sejak pandemik COVID-19 melanda, pelbagai platform diperkenalkan oleh ramai pihak termasuk Kementerian Pendidikan KPM sendiri dan kini aplikasi e-kelas menyediakan sesi pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Aplikasi yang dibangunkan Maxis Berhad itu adalah sebahagian daripada komitmen syarikat telekomunikasi itu untuk membawa teknologi terbaik dalam pembelajaran. Ketua Pegawai Eksekutif Maxis, Gokhan Ogut berkata ia membolehkan pelajar, guru dan ibu bapa mengakses kandungan digital yang menarik di luar portal e-kelas secara mudah dan fleksibel untuk pembelajaran di mana-mana sahaja. And today we have over 50,000 students enrolled through e-class program. And these are not only through the 118 PEDI, but also 600 schools are also part of the program. And 60 of these schools are in Kelantan. And we have a plan to reach out even more students. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran yang disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa di Ibu Negara semalam. Versi Muda Ali e-kelas turut menawarkan lebih 3,000 kandungan pembelajaran ringkas bagi mata pelajaran teras seperti matematik, bahasa Inggeris dan sains.
E-Class adalah inisiatif pembelajaran digital luar sekolah untuk pelajar tahun 4 sehingga tahun 5 yang membawa penggayaan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan. Pendaftaran Maxis E-Class dibuka kepada pelajar, ibu bapa dan guru secara percuma melalui laman web Maxis. Selalu kita membayangkan lukisan yang diilhamkan kanak-kanak pasti menjurus kepada lukisan orang lidi ataupun pemandangan rumah bersama gunung dan matahari. Namun sebenarnya tidak lagi begitu. Menerusi pameran Sensoramaya yang menghimpunkan 150 karya murid dari 6 buah sekolah di Perlis membuktikan karya seni yang dihasilkan mereka luar daripada kebiasaan dengan bentuk seni berbeza seperti sapuan warna yang sangat mengagumkan. Program anjuran Sekolah Rendah Kebangsaan Seni Indra dengan kolaborasi Perpustakaan Awam Negeri dan Persatuan Pelukis Perlis berlangsung di Galeri Seni Lukis Perpustakaan Cawangan Simpang 4. Kesemua karya murid ditempatkan di sebuah bilik khas di tingkat atas galeri itu. Menariknya, ia diletakkan bersebelahan bilik yang menempatkan lebih 300 karya yang disumbangkan pelbagai pihak kepada Yayasan Tuanku Said Putra. Difahamkan sebelum ini karya penghasilan murid sekadar dipamerkan di sekolah sahaja. Alhamdulillah membuahkan banyak hasil dan ini di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Sebenarnya ini adalah satu support system terutamanya daripada guru-guru sekolah dan juga khasnya kepada JPN sendirilah kan, kepada pelajar-pelajar ini. Tanpa adanya support system, maksud saya support system yang berterusan yang memberi kesan kepada pelajar-pelajar ini untuk kita melihat impak dia. Menurut Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Negeri Anis Suzaila Abdul Talib, karya lukisan dan seni 2D serta 3D dihasilkan murid adalah mengikut sukatan pelajaran dari tahun 1 sehingga tahun 6. Menariknya, elemen keusahawanan turut disuntik apabila guru membenarkan murid meletakkan nilai harga kepada karya mereka sekiranya ada yang berminat untuk membeli. Saya harap pameran ini dapat menarik perhatian pengunjung walaupun bukan daripada Perlis sendiri datang pengunjung dan melihat hasil karya yang pelbagai dalam bentuk 2D dan 3D. Seramai 54 murid terlibat untuk mempersembahkan karya mereka kepada umum. Selain lukisan, mereka mempunyai kemahiran dalam seni mencanting batik dan ikatan serta cerapan. Bangga. Bangga macam mana? Bangga semua orang boleh tengoklah. Saya letak simpan dekat rumah je. Boleh. Harga dah ada tertulis dekat tepi lukisan. Pameran Sensoramaya ini berlangsung selama sebulan sehingga 10 Januari tahun hadapan. Tidak pernah terlintas di fikiran mereka untuk memakai jubah convocation, apatah lagi bergelar graduan. Meskipun rata-ratanya sudah berusia namun masih belum terlewat untuk mereka meraihkan kejayaan itu. Laporan menarik ini mengisahkan pekerja pembersihan di seluruh negara yang buat julung kalinya dirayakan dalam Majlis Convocation SW Corp di Putrajaya. Johari Harun, 59 tahun antara 206 graduan perkhidmatan sisa pepejal dan pembersihan yang tamat menjalani Sijil Kemahiran Malaysia SKM tahap 2 dan 3 dikendalikan Solid Waste Training Centre STWC iaitu Pusat Latihan Kendalian Industri Lead Body ILB SW Corp. Berkhidmat di sebuah syarikat pembersihan swasta selama 17 tahun, Johari ditugaskan membawa jentera pembersihan pantai di Port-Dickson Negeri Sembilan. Tiada yang lebih menggembirakan apabila dia berjaya memperoleh sijil berkenaan sebelum bersara Ogos tahun depan. Memang saya pun tak menyangka saya boleh dapat pakai baju menerima combo pada hari ini. Kalau nak ikutkan, kalau belajar pun saya pun tak setinggi mana. Beza dengan kerja yang harian tu? Untuk kemahiran. Selama kita kerja ni, apabila kita dah keluar pada sini, kita akan dapat meningkatkan tahap kerja kita lah. Kalau dulu kita buat cincai-cincai ya, sekarang kita dah ada kutu kan. Sambil belajar lagi. Kita dah tahulah kan meningkatkan kemahiran kerja kita lah. Bagi Rahmat Ramli, 26 tahun pekerja dari E-Idaman, dia bangga dengan pekerjaannya yang disifatkan penting untuk memastikan kebersihan kawasan sekitar. Sebab masa tu
kerja macam tak banyak, peluang pekerjaan tak banyak. Jadi saya try cuba walaupun usia muda, saya tahu umur nak ke depan tu saya jauh. Jadi saya cuba dalam bidang ni. Tapi bila saya cuba, alhamdulillah boleh kekal 7 tahun lah. InsyaAllah, dan lepas ni pun mungkin saya akan kekal lagi. InsyaAllah saya harap macam tu lah. Jadi boleh cuba satu step ke satu step yang lain. Istiadat yang pertama kali diadakan ini disempurnakan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib. Pada saya, mereka ni sebenarnya orang yang kalau fikirkan lebih berjasa mungkin berbanding dengan lain. Sebab mereka sanggup bekerja yang kategori ni, 3D ni, tetapi pulangannya adalah kepada kita. Maknanya kebaikan bukan saja pada mereka tetapi kepada kita sendiri, anggota masyarakat dan bahkan kepada negara. SWTC yang dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia sebagai pengendali latihan bagi mendapatkan sijil kemahiran memberi latihan kepada pekerja syarikat konsesi dan swasta terdiri daripada E-Idaman Sdn Bhd, Alam Flora Sdn Bhd, SWM Environment Sdn Bhd. Tujuan program latihan kemahiran disediakan merangkumi 3 modul utama, iaitu pengurusan sisa pepejal, pembersihan awam serta perawatan dan pelupusan sisa pepejal. Lebih 1,000 pelajar di China teruja apabila diberi peluang mengikuti kelas sains dari stesen angkasa lepas Tiangong. Ia dikendalikan oleh 3 orang angkasawan. 1,420 orang pelajar dari 5 buah kelas di seluruh China diberi peluang mengikuti kelas sains khas yang diadakan dari stesen angkasa lepas. Kelas menumpukan subjek fizik dan bertujuan untuk memberi ilustrasi bagaimana persekitaran di angkasa lepas mempengaruhi keapungan, gerakan objek dan optik. Para pelajar dari 5 bandar termasuk Beijing dan Hong Kong menghujani angkasawan dengan soalan-soalan tentang keadaan hidup di angkasa lepas. Mereka turut dibawa menjelajahi stesen itu secara maya. 这节课跟3位航天员对话，让我对宇宙产生了无穷的兴趣，并且我还多了一个关于航天的梦想。 Kelas khas selama 1 jam ini juga boleh ditonton oleh orang awam menerusi siaran langsung. Wang Yaping, salah satunya wanita di stesen itu, bertugas sebagai tenaga pengajar utama, sementara Yi Gungfu, pembantu, dan Korporal Zai Zigang mengendalikan kamera. Twitter mengumumkan laporan tahunan Only on Twitter yang merangkumkan ciapan atau tweet terbesar tahun ini. Menurut platform media sosial itu, ciapan yang paling banyak arti atau tweet semula pada tahun 2021 ialah Stop Asian Hate. Tanda pagar itu mula trending pada Mac lalu bermula daripada kenyataan sensasi K-pop BTS yang menggunakan pengaruh dan jumlah pengikut mereka yang besar untuk tujuan kebaikan. Ketika jenayah kebencian dan keganasan terhadap warga Asia memuncak, mereka berkongsi mesej penting menerusi hashtag Stop Asian Hate. Tanda pagar itu kemudiannya tersebar menerusi lebih 1 juta retweet. Di tempat kedua, ciapan kelab bola sepak Manchester United ketika mengumumkan kepulangan Cristiano Ronaldo Ogos lalu. Ciapan dengan like tertinggi pula adalah yang dimuat naik Joe Biden ketika mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46 dengan lebih 4 juta tanda like. Dalam pada itu, BTS juga adalah hashtag yang paling banyak digunakan di Twitter tahun ini. Di Malaysia, tanda pagar yang paling banyak digunakan ialah 80s, merujuk kepada satu lagi kumpulan K-pop, diikuti Bitcoin, BTS dan COVID-19. Tabla dipercaya berasal daripada alat muzik bernama kahawaj yang biasanya dimainkan di dalam muzik Drupad di India. Ia terbagi kepada 2 bahagian. Yang berbentuk besar dipanggil bayan, manakala yang berbentuk kecil dipanggil dayan yang kininya ditukar kepada bam dan din. Selain mengiringi muzik klasik Hindustani di India,
tabla turut menjadi alat pilihan kepada pemuzik wayang Parsi semasa membuat persembahan bergerak. Selepas peti harmonium, tabla tergolong sebagai alat terpenting dalam Ghazal Melayu Johor. Antara teknik pukulan alat itu ialah timbang, kating, taduk, ala Hindustan dan dadra. Manakala tokoh pemain tabla Ghazal Melayu Johor termasuk Datuk Yahya Abu Talib, Yunus, Idris Daud dan ramai lagi. Beralih ke berita sukan, dua cabaran awal berjaya dilepasi skuad bola sepak kebangsaan pada kempen Piala AFF di Singapura jelas cukup melegakan. Namun cabarannya kini, 4 pemain terpaksa diketepikan sementara akibat positif COVID-19. Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho hanya mampu berharap dan berdoa agar 19 pemain yang tinggal tidak sangkut dengan ujian COVID seterusnya. Tidak dinafikan dengan kehilangan 4 pemain utama, tugas sukar menanti Cheng Ho untuk merencana strategi bertemu pasukan nombor 1 Asia Tenggara yang juga juara bertahan Vietnam, seterusnya cabaran dari skuad negara jiran Indonesia 19 Disember nanti. Harapan tinggi diletakkan Cheng Ho agar kesemua pemain memiliki mindset yang betul menuju ke perlawanan penting Ahad nanti. Ada sejumlah 19 pemain yang adalah, of course, dengan situasi kita dah selalu bercakap dengan pemain, semua pemain kena bersedialah apa situasi sesiapa yang diletakkan posisi mana. Kita yakin mana-mana pemain pun ada motivasi yang terbaik untuk mengisi kekosongan tersebut, dan setiap pemain perlu bersedialah apa situasi untuk mengharungi cabaran yang kali ini memang cukup mencabar. Itulah another cabaran yang kita kena laluilah setiap hari. Kita ada swab test setiap hari untuk pastikan semua keadaan yang terbaik. Jika ada lagi pemain negara yang terjangkit COVID-19, tentunya akan mengecilkan lagi kumpulan pemain dan menjejaskan strategi pasukan. Ketika ini juga masih belum ada kata putus berhubung rayuan untuk menerbangkan pemain tambahan ke Singapura sebagai langkah penyelesaian. Terdahulu dalam aksi kedua skuad negara semalam, Laos nyata bukan tandingan apabila menang besar 4-0 di Stadium Bishan Singapura. Menurunkan keseluruhan anak tempatan dalam kesebelasan utama, Malaysia membuka tirai jaringan seawal minit yang ke-7 menerusi Safawi Rashid. Pemain JDT itu terus mencetak nama selaku penjaring apabila menyumbangkan gol kedua pada minit yang ke-34. Bersambung babak kedua, Malaysia terus karang selepas pemain pertahanan Syarul Saad meledak gol ketiga pada minit yang ke-78. Ia disusuli jaringan hat-trick Safawi 2 minit berselang untuk kedudukan penuh 4-0 kekal sehingga tamat permainan. Kemenangan ini menyaksikan Harimau Malaya kekal di kedudukan teratas dengan memukul 6 mata dan dijadual berdepan Vietnam Ahad ini. Sementara itu, dalam satu lagi aksi, kumpulan B Indonesia memulakan kempen Piala AFF musim ini dengan langkah kanan selepas menang 4-2 ke atas Kemboja. 4 gol terhasil di babak pertama menyaksikan Indonesia mendominasi dengan 3 gol pembukaan. Rachman Irianto membuka akaun gol skuad Garuda minit yang keempat sebelum Ivan Dimas menggandakan jaringan pada minit yang ke-17. Irianto meraih gol kedua peribadinya pada minit yang ke-33 sebelum Kemboja menyalakan amaran kebangkitan menerusi jaringan Yusafi 4 minit berselang. Bersambung babak kedua, kebangkitan diharapkan Kemboja nyata tidak kesampaian selepas Ramai Rumakik menyumbang gol keempat pada minit yang ke-54. Ia disusuli gol Saguati Prak Amoni Udom minit yang ke-60 untuk kedudukan 4-2 memihak Indonesia sehingga tamat permainan. 3 mata diraih membawa Indonesia di tempat kedua dan dijadual berdepan Laos Ahad ini. Lagi pertunjukan dan pameran cahaya di luar negara mengakhiri paparan Buletin Didik hari ini. Kali ini di Stockholm, Sweden. Saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.